Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada alam maya secara rakaman ini bagi saya menyambung kuliah mingguan yang telah kita adakan di Masjid Kampung Batu Enam Nadak yang terpaksa ditangguhkan secara fizikal kerana PKP, dan saya mengambil inisiatif ini untuk melakukan kuliah secara rakaman. Kita sambung dalam kesempatan yang ada membaca buku Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang mana kita telah berada pada bab yang ke-23. Pada catatan saya kita berhenti pada bab yang ke-23, iaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perdamaian merupakan antara akhlak Islam. Kalau kita sebut perdamaian ni sudah pasti ia berkait dengan peperangan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam banyak peperangan dalam hayat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam syariat Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada kaedah-kaedah peperangan, hukum hakam, disiplin yang telah ditetapkan berkaitan dengan peperangan ini. Yang mana pada catatan saya kita telah baca ada 5 poin yang telah kita baca dalam kuliah secara pertemuan fizikal dahulu, dan pada kali ini saya akan sambung untuk perkara yang ke-6, kaedah peperangan ataupun disiplin dalam peperangan yang digariskan oleh syarak, digariskan oleh Islam. Yang ke-6 ialah larangan untuk tunduk dan menghina diri di hadapan musuh. Antara perkara yang mutlak yang diperlukan ketika perang adalah sikap berani. Sifat berani yang perlu ada dalam diri tentera Islam. Kepahlawanan dan merasa kuat. Jangan rasa lemah, jangan rasa takut. Tetapi bukanlah sifat takabur ataupun sifat sombong. Al-Quran memperingatkan agar jangan sampai memiliki sifat tunduk dan merasa lemah. Merasa lemah, orang Melayu kata berundur sebelum berjuang. Berundur sebelum bertempur. Akan tetapi Al-Quran menyeru dan untuk memiliki sifat merasa kuat dan berani. Sifat merasa kuat dan berani, walaupun kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan peperangan yang disertai oleh Nabi, jumlah tentera Islam terlalu sedikit berbanding tentera musuh. Walaupun dalam keadaan begitu, tentera Islam mestilah memiliki sifat berani. Jangan cepat merasa kalah, jangan cepat berputus asa, kita kata cepat untuk berundur, kerana di sana kena yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa cepat kita kalah lah. Kena rasa kuat, kena yakin. Kena buat persiapan, tanamkan rasa berani, dan bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang yang sebenarnya lemah, memang lemah sungguh. Orang yang memang lemah, tubuh dia lemah, kemampuan dari sudut harta pun lemah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa,
innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 97 sehingga 99. Makna ayat ni, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Dalam tafsir menyebut ayat ni turunnya kepada orang-orang Mekah yang enggan keluar berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka ini mati dalam peperangan. Mereka berperang bersama dengan golongan kafir Quraisy. Lalu mereka mati dalam peperangan bersama dengan kafir. Mereka tidak keluar berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itu, selepas mana mereka dimatikan oleh Allah, malaikat bertanya, qalu fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maknanya seolah-olah mereka tanya, kenapa kamu ni? Kenapa kamu ni? Tak nak berhijrah. Sehinggalah kamu ni mati dalam keadaan kamu berperang bersama dengan kafir Quraisy. Bersama kamu di pihak kafir Quraisy. Mereka memberikan alasan. Kunna mustad'afina fil ardh. Kami ni adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Ini alasan dia. Lalu mereka kata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Malaikat jawab balik. Seolah-olah alasan yang diberikan tidak kukuh, tidak boleh diterima. Hujah yang diberikan tidak boleh diterima oleh malaikat. Ini golongan yang suka memberi alasan yang tidak munasabah untuk tidak taat kepada perintah Allah dalam konteks ayat ni untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi Allah ni kan luas. Kamu boleh berhijrah menyelamatkan agama, menyelamatkan iman kamu, dan Allah menempelak mereka. Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang ni mampu berhijrah, mampu keluar berhijrah, tapi tak nak berhijrah. Kecuali mereka yang tertindas, yang lemah sungguh-sungguh, baik lelaki ataupun perempuan ataupun anak-anak yang memang tidak berdaya, tidak ada kekuatan dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Yang ini dikecualikan. Orang yang memang lemah, bukan buat-buat lemah ataupun yang suka beri alasan tadi. Maka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Pemaaf lagi Maha Pengampun. Teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam yang cepat merasa lemah. Sebab tu kena sifat berani. Tunjukkan keberanian di hadapan musuh. Kena jauh daripada sifat penakut. Nabi minta jauh dalam doa Nabi, wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada sifat penakut di hadapan musuh. Ni kaedah yang keenam. Sama lagi sikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memilih jalan damai selagi boleh baginda lakukan. Selagi boleh dielakkan peperangan, diadakan perdamaian, itulah yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin pihak yang selalu baginda usahakan untuk menempuh jalan damai adalah musuh baginda daripada kaum kafir Quraisy. Sekiranya musuh yang menghulurkan tangan perdamaian, Allah menegur, Allah mengajar, wa in janahu lisalmi fajanah laha. Sekiranya mereka, yakni musuh kamu,
cenderung kepada perdamaian, kamu hendaklah cenderung kepada perdamaian tersebut. Baginda memilih jalan damai dengan mereka ketika masih berada di Mekah, iaitu ketika masih lemah dan para pengikut baginda masih sedikit. Di Mekah Nabi memilih jalan damai. Memang sesuai lah. Mungkin kita kata waktu Nabi sikit tak kuat. Sama juga di Madinah. Beliau juga, baginda juga memilih jalan damai dengan mereka setelah pergi berhijrah ke Madinah dan setelah memiliki kekuatan serta mengikut yang banyak. Bukan Nabi lemah, tapi Nabi kuat di Mekah. Tapi prinsip Islam mengutamakan perdamaian sebelum peperangan. Baginda selalu memilih damai daripada pertumpahan darah. Kita dah baca dulu. Betul lah, kalau Nabi mengutuskan ketua tentera, Nabi akan berpesan sebelum memulakan peperangan, mulakan dengan dakwah. Ajak dulu supaya mereka memeluk Islam. Bila masuk Islam, selamat. Peperangan ni langkah terakhir, pilihan terakhir. Bahkan ketika baginda berjaya menguasai kota Mekah, kekuatan yang dimiliki telah mencapai puncaknya, pembukaan kota Mekah. Nabi membuka semula kota Mekah, dan pada waktu itu pertolongan Allah sangat besar, iaitu berbagai-bagai kabilah berduyun-duyun memeluk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramai masuk Islam. Tapi walaupun yang kita kata Nabi telah berada pada puncak kejayaan dakwah Islam di Madinah dan dibuka kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap memilih jalan damai. Inilah prinsip yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersifat berani, tidak rasa lemah, tidak rasa mudah untuk merendah tunduk diri kepada musuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan perdamaian sebelum ataupun berbanding berlakunya peperangan ataupun pertumpahan darah. Jadi sekatalah untuk kali ini dulu, insya-Allah kita sambung dalam rakaman ataupun video yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.